Okey, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua dan terima kasih kerana hadir ke sesi sharing kita, Five Figure Income Kickstart, dan kat sini kita akan bincangkanlah, kita akan share tentang kerja-kerja ejen hartanah. So macam mana kerja ejen hartanah ni boleh buat duit, kan? So career path dalam industri ni macam mana? Dan saya tahu dan saya yakin ramai yang tertanya berapa income seorang ejen hartanah mampu buat dalam masa sebulan. Okay, dan saya rasa anda pun boleh sebelum pun pernah tengok ada iklan-iklan lain yang kata gaji income 10,000, 20,000 sebulan dalam kerjaya ejen hartanah. So betul ke tak betul, malam ni kita akan sembang semualah. So kalau ada pertanyaan boleh just comment chat ataupun boleh buka mic untuk bertanya. Alright, so hari ni dan kita akan mulakan sesi kita daripada Tuan Talha Ara. Talha Ara ni dah bermula dengan sebagai kerja seorang ejen hartanah sejak dari tahun 2012 lagi. Okay, kita akan dengar perkongsian dia. So far dia dah paling lama dalam industri dengan kawan-kawan kita kan. Alright, kita akan dengar perkongsian dia. So kalau ada apa-apa pertanyaan, dan dia juga akan bincangkan tentang career path. Career path itu adalah perjalanan seorang ejen hartanah tu dari mula masuk dan sampailah sekarang. Okay, so tanpa membuang masa, saya rasa Encik Talha pun dah ready. Ready, insyaAllah. Alright. So kita serahkan majlis kita pada Tuan Talha Ara. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kita punya moderator, Afiq Hafiz, ataupun kat sini kita orang glamour panggil dia dengan panggilan nama Tai Long. Alright. Okey, sebelum saya bermula, malam ni, saya adalah one of the speaker yang akan sharing dekat you guys berkenaan dengan peluang kerjaya ejen hartanah. Okey, sebelum saya bermula, saya perkenalkan sikitlah berkenaan dengan diri saya, okey. Okey, nama saya Talha Ara. Okey, saya ejen property yang fokus di kawasan Lembah Kelang, ataupun lebih fokus area saya adalah kawasan Kajang dan Bangi lah. Macam yang Tai Long bagi tahu tadi, saya telah memulakan kerjaya saya sebagai ejen hartanah ni sejak tahun 2012. Okey, saya buat secara part time selama ngam-ngam setahun dan saya terus beranikan diri, terus nekat, terus jump to full time rent lah. Sebab apa? Sebab masa saya nampak peluang kerjaya yang orang kata yang sangat besar dalam bidang real estate negotiator ni lah, ataupun yang ramai orang panggil sebagai rent. Alright. Okey, untuk pengetahuan you guys, okey, saya di Maxson baru masuk tahun ketiga ataupun tahun kedua. Okey, sebelum ni saya di agensi lain lah. Okey, so saya rasa saya boleh mulakan saya boleh sharing pada malam ni. Okey, basically apa yang saya sharing malam ni, saya hanya nak ceritakan ataupun kami semua speaker malam ni hanya nak sharing dengan you guys kenapa you guys kena ataupun mesti jadikan ataupun mempertimbangkan untuk jadikan real estate negotiator ni sebagai kerjaya pilihan you guys. Alright. Okay, first of all saya nak ceritakan dalam banyak-banyak agensi kenapa saya pilih Maxson Realty. Okay, sebab sebelum ni saya di agensi lain, okay, dan saya pilih sekarang ni saya telah pilih Maxson Realty. Okay, ada sebab dia dan nanti along the way saya akan ceritakan you guys kenapa Maxson Realty saya boleh consider Maxson Realty ni as one of the best, ataupun tak salah kalau saya nak cakap is the best in the market untuk sekarang ni lah. Alright. Okay, sebelum tu, okay, Maxson Realty ni dia baru saja ditubuhkan pada 3 Oktober tahun 2017. Okay, Maxson Realty ni dia dalam Maxson Group dia ada banyak company, alright. Tapi Maxson Realty atau real estate agency ni international punya real estate agency dan property management, dan tapi yang core business kita adalah Maxson Maxson Realty real estate lah, yang fokus kepada jual beli property. Okey, sekarang ni kita punya HQ di Kota Damansara, di Sunway Giza Kota Damansara. Okey, tapi selain daripada itu kita juga ada pelbagai ataupun merata branches di seluruh Malaysia. Kita ada di Kelang, kita ada di USJ, kita ada di KLCC, JB pun kita ada, Melaka, Seremban, Senawang, macam you guys tengok tu lah. In fact dekat Kota Kinabalu pun kita ada branches kat sana. Okey, selain daripada branches ni, kita juga ada satellite office
Satellite office ni bukan yang registered ni lah, kita ada banyak. So you guys yang dekat luar daripada Klang Valley kan, you guys tak perlu risau macam tak tahu nak buat kerja kat mana ke kan. Jangan risau, insyaAllah kita ada tempat you guys. Dan in fact sekarang ni pun kita tengah dalam proses untuk mengembangkan lagi, untuk bukakan lagi branches kita lagi-lagi terutama di utara lah, di belah utara. Okey, sekarang ni Maxon Realty kita ada lebih 2,000 agent. Okey, 2,000 agent ataupun 2,000 rent lah. Okay, kat sini saya suka guna perkataan agent je lah, layman word dia agent lah. Kita ada lebih 2,000 lebih rent di seluruh Malaysia. Ramai tu, macam company-company biasa yang kat luar sana. Saya rasa lah rata-rata company yang biasa-biasa seperti ni lah. Alright, so ini adalah orang kata salah satu Maxon Realty punya award. Kita ada banyak terima award, dan actually ada 3 award yang saya belum include lagi. Saya tak sempat nak edit lagi sebab award tu kita baru dapat last 2 month. Ada 3 award, right? Okay, so tanpa buang masa, okay, saya sentuh sikit kenapa saya pilih industri hartanah ni sebagai saya punya pilihan kerjaya, okay, pada tahun 2012 dululah. Okay, first, sebab yang pertama sekali adalah tiada tekanan tau. Tiada tekanan ni maksudnya apa? Okay, sebab kita dalam industri rent ni, kita kena treat kita punya kerja ni sebagai kita punya our own business. Kita kerja ni as our own business. Maksudnya apa? Maksudnya you guys adalah bos untuk diri you sendiri. Dekat sini kita tak ada nak marah-marah ke apa tau. Sebab apa? Sebab dekat sini kita tidak diberikan gaji basic, gaji bulanan kan. So tak ada sebab pun apa para leaders ataupun kita orang nak marah you bila you tak buat kerja apa kan. Tapi jangan terlalu orang kata bersenang lenang kan. Sebab apa? Sebab bila kita tak ada gaji yang tetap kan, kita purely bersandarkan atau mengharapkan commission saja. Maksudnya apa? Maksudnya kalau you guys tak buat, you guys tak dapat. Tapi at the same time, you guys kena faham, ataupun saya masa tu, saya fikir macam okey lah, aku kerja sendiri kan, tak ada siapa nak kerja aku. Macam sebelum ni, bos bagi timeline kan, esok nak kena siap ni, esok nak kena siap ni kan. Bagi saya, masa tu saya macam agak stres lah kan, sebab kita ada kerja yang kita kena siapkan dalam stipulated time kan. Tapi bila kita kerja sendiri, so masa tu saya fikir macam best kan, tak ada siapa-siapa nak kerja aku kan. Tapi dengan syarat you guys kena buat. Kalau tak buat memang tak dapat. Alright. Okey, yang kedua, yang ini sebab yang paling famous lah, sebab dalam bidang rent ni ia menjanjikan pendapatan yang sangat-sangat lumayan. Okey, sebab apa? Sebab kerja bagi saya taklah sesusah mana, tapi hasil dia boleh dikatakan lumayan. Nanti saya akan ceritakan berapa yang you guys boleh bawa balik, bring in commission kalau jual satu rumah ataupun sewa satu rumah. Nanti saya akan sentuh lebih lanjut dengan berkenaan dengan berapa you guys boleh bawa balik dengan menjual satu property. Alright. Ketiga, mudah. Okay, mudah dan very straightforward. Okay, kenapa saya katakan straightforward Okay, kita jual rumah ni, kita tak macam jual benda-benda lain. Okay, first of all, saya nak bagi tahu, minta maaf kat sini kalau ada ejen takaful. Okay, macam ejen takaful, kita kena jual sesuatu benda yang orang kata tak nampak lagi. Okay, contohnya kalau kita jual hibah, alright, hibah kematian kan. So benda tu tak nampak lagi tau. Kita nak bagi orang aware dengan produk kita tu sedikit susah compared to kalau kita jual rumah. Sebab jual rumah ni, kita ada rumah nak jual, pembeli berminat nak beli, dia pergi tengok rumah tu lawa, dia berminat, harga okey, deal. Kan? Dia very straightforward. Kan? Dia tak ada nak bermadah sana sini kan. Bagi saya dia very straightforward. Okey? Dan yang keempat, okey, dia mengujakan. Sebab apa tahu? Sebab dah lah senang kan. Hasil pun lumayan, tak ada tekanan kan. Dan satu lagi, sebab itulah antara sebab-sebab faktor yang sebelum ni, bagi saya dia sangat mengujakan. Dan yang paling best sekali, walaupun benda ni nampak simple kan, bagi yang saya kata tadi mudah kan, tapi percayalah, setiap case yang you lalu ataupun setiap file yang you akan buat, dia unik kan. Maksud saya walaupun dia sama, nampak flow kan, takut nanti ada orang kata bosan lah kan, macam ambil listing lepas tu bawa pergi tengok rumah
close kan. Nampak macam benda tu kita bergerak in the same loop kan. Tak. Sebab setiap case yang you handle, lagi banyak case yang you handle, lagi banyak you akan belajar. Sebab apa? Setiap case yang you handle tu, case dia mesti ada yang berlainan. Buyer A ataupun klien A ni masalah dia lain. So dekat situ you akan belajar satu benda lain. Klien B masalah dia lain, you akan face another problem. So dekat situ you akan belajar lain. Dan sama juga kes-kes yang berikutnya. Dekat sini never end apa orang kata pembelajaran yang tak ada batas lah orang kata. Setiap kes tu akan membuat you guys belajar sesuatu benda yang baru. Trust me. Alright. So okay, tiga rahsia utama Tiga rahsia utama kenapa? Okay, satu pendapatan macam saya kata tadi. Pendapatan kat sini tiada sempadan. Okay. Tak kisahlah kalau you hari ni baru join, you jangan ingat kalau hari ni you join, you punya income akan jadi yang paling rendah among us. Tak. Okay, sebab dekat sini, Waima you baru join pun, tak mustahil untuk income you lebih daripada saya. Sebab apa? Sebab dekat sini, lagi banyak you usaha, lagi banyak you jual, lagi banyak you close deal, lagi banyak lagi income you. Kan? So dekat sini tak ada sempadan. Okay? Tapi dengan syarat yang paling penting sekali, kena mula buat. Suka saya ingatkan kepada brand-brand baru kat luar sana, yang paling penting sekali kita kena mula buat. Alright. Yang kedua, masa. Okey. Masa ni dah tentulah bila kita bekerja sebagai kita punya kita bos sendiri kan. Okey, so maksudnya masa kerja dan masa cuti kita yang tentukan. So ini adalah one of the best reason saya suka kerjaya ni. Sebab apa tahu? Sebab saya boleh pilih bila saya nak kerja, bila saya nak cuti. Dan kebiasaannya saya akan bercuti dengan family saya bila orang lain bekerja. So dekat apa kalau kita pergi mana-mana tempat, kita pergi Genting apa contohnya kan. So dekat situ orang semua kerja kan, kita je bercuti kan. So kita ada orang tak ramai kan. Lagi satu ada juga agent yang dia macam mana, dia kau push kerja 3 minggu ataupun 2 minggu, lepas tu dia rehat 3-4 hari. Tapi yang paling penting jangan rehat terlalu lama, sebab kalau you rehat terlalu lama, takut you nanti terlalu selesa dan nak mula balik tu susah. Benda ni walaupun masa ni kita yang tentukan, tapi semua ni perlukan disiplin juga. Maksudnya kita boleh rehat tapi jangan rehat terlalu lama. Dan bila kita nak rehat tu, kita pilih masa kita sendiri. That's the best thing yang kita dalam yang you boleh pilih dalam bisnes ni lah, dalam industri ni. Okey, yang ketiga, risiko. Okay, kenapa saya kata risiko? Ingat tak di awal tadi saya bagi tahu, kerjaya rent ni adalah as if benda ni adalah kita punya bisnes. Okay, cuba you guys bagi tahu saya, bisnes apa yang kat luar sana yang you boleh dapat return 5 figure punya return, 10,000 ke atas, could be 20,000, 30,000. Bisnes apa kat luar sana yang perlukan modal yang sangat rendah? Sangat rendah ni saya bagi tahu sebab apa ya? Kita ambil contoh kalau kita nak buka minimarket, okay? Minimarket, kedai runcit. Untuk buka minimarket, untuk penuhkan kedai ni saya rasa you perlukan dalam 40,000 kan, 50,000 kan. Kalau you nak buka restoran, you nak renovate semua, maybe 100,000, 80,000, betul. Dan baru bila you dah ada restoran, bila you dah ada kedai, barulah you boleh berniaga. Dan bila you berniaga, barulah kita boleh generate the income. Betul. Kita dekat sini pun treat benda ni as kita punya business. Tapi perbezaannya adalah orang kata initial cost dia ataupun cost permulaan dia tak setinggi kalau kita buka bisnes-bisnes fizikal yang lain. Kan? Apa benda yang kita kena bayar, kita hanya cuma perlu bayar dari pendaftaran dan juga kos-kos untuk marketing. In fact, kos marketing ni pun kita boleh reduce lagi. Maksud saya reduce ni sebab ada ramai je saya kenal yang boleh dapat top producer, tapi bila saya sembang dengan dia, saya suka sembang dengan orang kan. Bila orang tu dapat award, saya akan tanya dia kat mana kau iklan semua kan. Dan bila saya sembang dengan dia orang, in fact dia orang pakai medium-medium yang berbayar, yang free pun ada. Maksudnya apa tau? Maksudnya kalau you pandai target tempat yang betul dan listing yang betul, tak mustahil you boleh dapat zero cost marketing, tapi you berjaya close deal yang boleh bawa balik commission 10,000, 15,000, 20,000 ke atas. So dekat sini disebabkan initial cost yang rendah, bagi saya bisnes ni ataupun kerjaya rent ni risiko dia sangat rendah sebab you sacrifice modal yang consider sikit compared to other business lah. Alright. Okay. So
mesti korang fikir kan, ataupun yang masih ramai lagi tak tahu kan, sebenarnya ejen hartanah ni buat apa, betul tak kan? Sebenarnya kita atau ejen hartanah ni buat benda yang sama je lebih kurang kan, dia punya flow dia. Okay, first kali, perkara yang pertama sekali dan yang you mesti kena ada adalah listing. Okay, listing ni apa benda? Listing ni rumah untuk dijual lah, ataupun rumah untuk disewa. Okay, soalan-soalan ni selalu saya dapat, banyak saya dapat dekat DM, WhatsApp kan, Messenger kan. Soalan dia, nak tanya, company bagi listing ke? Ataupun company bagi ke rumah untuk dijual? Okay, Maxon hanya bagi rumah untuk dijual untuk new project saja. Maksudnya apa? Projek barulah, beli dengan pemaju kan. So dekat Maxon kita ada, dekat Lembah Kelang tu kita ada berpuluh-puluh projek baru. So Maxon ataupun agensi hanya sediakan listing untuk new project sahaja. Okay, kena ingat untuk listing, listing subsale ataupun rumah yang kita beli ataupun kita jual di atas owner, kita kena cari sendiri. Alright, ada beza tau. New project dengan subsale. Okay, so kalau untuk subsale kita kena cari sendiri. So macam mana nak cari sendiri, you jangan korang jangan risau. Nanti kita akan ajarlah kan, step by step. Kita ada modul yang you guys boleh follow untuk you guys master benda-benda ni. Okay, nombor 2 sekali, lepas kita dah ada listing, benda yang paling penting juga adalah pemasaran. Okay, pemasaran ni pun ada 2, satu yang berbayar, satu yang tak berbayar. So kalau you guys ada kekangan, orang kata modal, jangan risau. Macam saya beritahu tadi, free cost, zero cost marketing pun ada. Kalau tak nak zero cost pun, kalau you ada sedikit modal, kita akan ajar. Kalau you ada modal sikit ataupun you tak ada modal, apa you kena buat? Kalau you ada modal yang agak sederhana, contohnya 500 ke bawah, apa yang you boleh buat? Kalau you ada modal yang besar, kita akan advise apa yang boleh buat. Semua ni terpulang kepada you guys. Kita tak akan cakap, okay, semua dekat sini, semua kena ikut benda ni. Maksudnya benda ni apa? Semua kena spend 1,000, 2,000 sebulan untuk marketing. Tak. Okay, kita akan ajar suit ikut mana you guys punya capability atau kemampuan. Sebab kita tahu, in fact saya dulu pun bermula sebagai antara rent yang gunakan free marketing yang banyak. Sebab dulu saya kerja office boy, kan, gaji tak besar kan. Sebab itu saya pun tak macam ejen lain yang boleh spend terus banyak. Saya spend yang sangat sikit-sikit. Saya rasa saya spend dalam sebulan 200 ikut. 200 pun bagi saya dah sangat banyak masa tu. Kan, tapi kena ingat masa saya dulu marketing, cost marketing orang kata jauh lagi murah kan. Saya ambil contoh dekat mudah.my sekarang, iklan satu iklan RM5. Saya dulu saya sempat 50 sen, satu iklan 50 sen. So sebab itulah cost marketing sedikit murah kan. Tapi tak apa, kita akan guide you macam mana dekat mana ataupun macam mana nak iklankan, nak buat marketing based on you guys punya financial capability lah. Alright. Nombor 3, bila you dah iklankan, okay, yang ini antara the best part lah kan, bila orang buyer call kata berminat dengan rumah tu pun, trust me, you guys akan rasa macam wah, kerja aku dah nampak membuahkan hasil kan. Bila buyer call tu macam dah berbunga-bunga je kan. Okay, so bila you dah filter dia kan, dah tanya bila nak tengok rumah, so kita bawa pergi tengok rumah. Okay, proses bawa tengok rumah ni kita panggil viewing. Alright. Okay, bila dia dah tengok rumah, dia suka, okay, ini yang paling orang kata yang paling best lah kan. Bila dia kata okay, contohnya cerita, okay, saya berminat dengan rumah ni, so macam mana nak proceed? Ejen-ejen atau orang kat luar sana paling suka ayat ni kan. Sebab apa? Sebab masa ni kita kena collect deposit. Collect deposit maksudnya apa? Kita collect kita punya gaji lah, so called gaji, tapi belum dapat lagi depends daripada dia punya loan. Sebab apa? Lepas kita collect deposit, kita kena uruskan pinjaman dia. Alright? So kalaulah loan dia lulus, alhamdulillah, masa tu doa banyak. Sebab apa? Sebab kita kena go to next process, iaitu dapatkan khidmat peguam. Kita refer saja kan. So bila dah sign SMP, lepas tu barulah kita akan dapat kita punya gaji. Daripada deposit yang kita collect tadi tu, barulah kita boleh claim. Sebelum tu kita tak dapat lagi kan. Agensi pegang dulu. Sebab tu pentingnya beli rumah melalui ejen yang berdaftar, macam Maxon lah. Sebab apa? Sebab deposit buyer tu dia lebih secure compared kalau kita beli rumah
dengan broker-broker haram kan, which is yang booking tu dibayar kepada individu. Dekat sini tak, booking dibayar kepada agensi, iaitu Maxwell Realty. Maxwell Realty akan menjadi company ataupun pemegang amanah yang pegang booking tu dulu. Loan lepas, baru diriliskan gaji kepada rank, kepada ejen. Kalau loan tak lepas, kita akan disburse, kita akan refund balik kepada buyer. Right, so itu adalah skop ejen tanah. Walaupun nampak sama benda-benda ni, tapi percayalah macam saya beritahu tadi, setiap case yang you facing, you akan belajar sesuatu yang baru. Okay, tapi dalam semua benda ni, yang paling penting yang saya suka tekankan kepada new rent, dua benda ni lah. Okay, satu, kena rajin, dan kedua, tak putus asa. Dengar macam benda biasa kan, rajin tak putus asa. Tapi percayalah, benda ni you kena disiplinkan diri you lebih-lebih sekali pasal berkenaan rajin tu kan. Sebab apa? Sebab banyak ejen yang kita kat luar sana bila kita tanya jugalah kan, macam mana listing kan, listing tak dapat call ataupun semua owner tak nak kan. Saya pun dulu hadapi benda sama juga bila kita bila kita liaise dengan owner reject. It's okay, it's fine. Mulai hari ni, apa yang you guys kena fikir, you guys kena tanamkan dalam diri you adalah rejection tu adalah perkara yang biasa. Okay, rejection adalah perkara yang biasa, acceptance adalah perkara yang luar biasa. You kena tanamkan diri tu dulu kan. Kalau you rasa rejection ni adalah satu benda yang luar biasa, susah untuk you adapt diri you dalam kerjaya ni. Bila orang reject kita, tak apalah, saya tak nak pakai ejen. Okey, baik, terima kasih Encik, dah habis. Call lain pula. Okey, baik Encik, dah. Jangan bila orang reject kita, semua tak dapat listing kan, talahan ni scam lah, kata senang dah dapat listing kan. Jangan begitu. Kita kena tukar dulu mindset kita. Alright? Dan yang kedua tadi, tak putus asa. Tak putus asa ni lagi-lagi sekarang sebab apa? Sekarang ni saya boleh katakan rent dah mula makin ramai compared those day okay? So bila dah makin ramai pesaing. Okay? So sangat penting you tak putus asa, you kena tak putus asa. Sebab apa? Kita punya competition sudah semakin besar. Alright? Okay, next. Ini yang saya nak ceritakan berkenaan commission pula lah. Okay. Dekat Mason, kalau you guys join kita pada hari ini, okay, you guys akan bermula sebagai junior rent. Tapi kita tak ada panggil junior rent, kita panggil rent saja, okay? Okay, kita akan bermula sebagai rent. Dan lepas tu you guys akan slowly climbing the ladder, akan jadi senior rent, lepas tu akan jadi team leader. Tapi macam mana you nak achieve semua benda tu? Okay, so mula-mula you guys akan bermula pada 60%. Okay, 60% ni apa? 60% ni whatever amount yang you bawa balik, contohnya you collect deposit rumah, collection tu 10,000. Alright, nak bagi senang 10,000. Earners deposit tu adalah 10,000. Maksudnya 60% akan dapat kepada you. So kemana lagi 40%? Okay, 40% adalah kepada agensi. Alright, so mesti korang fikir, kenapa agensi ambil portion kita kan? Okay, sebab apa tahu? Sebab kita semua kat sini ni, kita adalah real estate negotiator. Okay, apa benda real estate negotiator ni? Real estate negotiator ni kita bekerja untuk real estate agent. Real estate agent ni kita punya boss lah, kita punya principal. So principal ni adalah Maxon lah lebih kurang. Dalam Maxon kita ada ramai principal. So real estate agent ni adalah among the bosses lah. So sebab tu ada portion yang kita kena contribute kepada company. Okay, tapi selepas you achieve 30,000 yang pertama, you guys punya portion tu akan makin besar. Akan jadi 70%. Kalau tadi you dah buat sales 10,000, you dapat 6,000, betul? So next, you dapat 7,000. Tapi ingat, selepas you achieve 30,000 yang pertama. Okay, dan benda ni dia accumulate tau. Dia bukannya okay, sampai tahun ni dia akan kosong balik. Tak, dia accumulate. Selagi you bersama kita, benda ni akan accumulate lah. So daripada 70% nak naik ke 80%, macam mana pula? Okay, you kena achieve another 70,000. So maksudnya bila you dah achieve 100,000, daripada 60 you boleh dapat 80 terus. Okay, daripada 80 pula, bila you dah achieve 80%, you dah consider as a senior real estate negotiator. Nanti business card you pun lain. You kena buat kad baru.
You kena buat kad baru sebagai tadi real estate negotiator kan. So lepas ni you kena buat kad baru senior real estate negotiator lah. Selepas 80% you nak naik ke 85, you kena buat another 100,000. Lepas 85 nak naik ke team leader, you kena buat another 100,000. So maksudnya apa? Daripada start, the first day, from day one you join us, untuk you jadi team leader, you kena buat lebih kurang dalam 300,000 earnest deposit ataupun gross income you guys lah. So saya nak tanya guys, dekat sini yang ada pada malam ini, 300,000 tu you guys rasa you guys boleh achieve tak dalam masa 2 tahun? Siapa yang rasa boleh achieve dalam masa 2 tahun, saya nak tengok, tolong type nombor 111. Sebab apa saya nak save nombor orang ni, 111 dekat komen kat bawah 111. Siapa yang rasa kat sini dia boleh achieve 300,000 ni dalam masa 2 tahun lah, 2 tahun, 24 bulan. Sila komen, saya nak save nombor orang ni. Alright? Okay, tadi saya dah cerita macam mana daripada ejen baru untuk jadi team leader, betul? Okay, juga jangan risau sebab apa? Sebab kita bukannya, kita kat sini kita ada modul. Kita ada modul yang 5 feet, among us, leader-leader semua, kita dah sediakan modul macam mana untuk guide you guys untuk daripada 60% untuk jadi seorang team leader. Okay? So, macam mana journey ni berlaku? Okay. Once you join us, okay, mula-mula sekali, you guys akan dihantar ke induction training. Okay, induction training ni adalah training 2 hari, basic training. Okay, basic training. Yang ini kita tak decide lagi, kita akan, maybe kita akan buat online saja. Okay. Dalam induction training ni kita akan ajar, actually boleh katakan semua, tapi basic. Tapi walaupun basic, sepatutnya walaupun basic, you guys dah boleh mula tau. Sebab apa? Sebab apa yang saya lalu dulu pun, saya hanya attend 2 hari basic training ni dan saya terus buat. Dulu tak ada dah tau. Orang kata postmortem orang kata follow up training ke tak ada. Dulu memang 2 hari training, lepas tu dah kita mulakan kerjaya. Jadi kat sini kita akan guide you step by step. Walaupun you dah ada datang 2 hari training ni, memang leaders dekat sini ataupun kita mengharapkan you guys terus buat. Tapi kita faham bukan semua ada kapasiti yang sama kan. Kadang-kadang ada yang slow sikit kan, kadang-kadang ada yang kurang pandai bercakap kan, perlukan lebih latihan kan. Okay, so what's next, kita hantar ke ICU ataupun Incentive Coaching Unit. Okay, ICU ni kita akan adakan selama 6 minggu berturut-turut. Kita akan buat pada hari Sabtu. Okay, kita akan buat satu di office yang akan di-guide oleh mungkin 2 ataupun 3 leaders dalam satu sesi. Okay, ICU ni kita akan buat on-site training dan juga on-site buat terus. Okay, kalau sebelum ni kita ajar dan kita harapkan you guys buat kat rumah kan. Dalam ICU tak, ICU kita ajar dan you buat dekat situ. Sebab apa? ICU ni kita akan spend time. Hari Sabtu ni sebab apa tau? Hari Sabtu ni adalah hari bekerja ejen tau. Tapi kita orang sacrifice untuk datang, duduk dengan you guys, belajar dan terus buat. Kalau hari ni kita belajar, contohnya kita belajar call calling, macam mana nak dapat kat owner, kita belajar sekejap, mungkin sejam yang pertama, lepas tu terus buat. So dengan harapan apa? Dengan harapan untuk dapatkan you guys punya first, kat sini silap ni, sepatutnya first 5 figure. Kenapa 4 figure? Okay. Kita akan ajar macam mana you guys untuk dapatkan first 5 figure. Jangan ikut 4 figure je kan. Dekat sini tak ada 4 figure. Kita semua nak achieve 5 figure saja. Okay. Dan seterusnya, lepas you dah habis 6 minggu tu, 6 minggu ICU, okay, you guys akan dapat 100 days challenge. Okay, 100 days challenge ni, tadi you guys dah berjaya breakthrough kan. Breakthrough you punya satu benda yang mungkin you tak pernah dapat, untuk dapat 5 figure income. Dan dalam 100 days challenge ni, bila you dah berjaya, kita akan ajar you macam mana nak konsisten untuk dapatkan 5 figure ni setiap bulan. Okay, setiap bulan. Kita naklah orang dah dapat 5 figure, lepas tu senyap. Ada tau idea saya macam tu. Dia dapat 5 figure, lepas tu dia senyap.
Ingatkan senyap tu senyap yang sekejap je kan, sebab dah dapat banyak income kan. Tapi tak tahu senyap terus. Call pun tak angkat dah kan. Tak tahulah sama ada dia join itu je ke dia nak kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak dekat sini you consistent, sebab consistent is the key untuk you terus lama dalam bidang ni ataupun lama dalam industri ni. Alright. Dan selepas 3 bulan, lebih kurang 3 bulan untuk 100 Day Challenge tu, kita orang akan bawa you ataupun you guys ada option untuk join kita punya program yang dinamakan sebagai Leadership Initiative. Okay, Leadership Initiative ni adalah kita orang akan ajar you guys macam mana nak bina team korang sendiri. Sebab kat sini, kita orang tak nak you guys static jadi rank je. Kita orang nak you guys jadi leaders. Okay? Dan last sekali, yang ini kita tak announce lagi. Sebab apa? Sebab kita dekat sini atau barisan leaders kat sini, misi kita satu je. Kita orang dekat sini nak create more leaders. Okay? Untuk program yang terakhir ni ataupun next selepas leadership ni, kita orang masih dalam discussion. Nanti kita akan announcekan. Alright? Okay. Okay. Saya nak cerita sikit berkenaan dengan income stream. Okay, income stream ni apa tau? Bila you jual satu rumah, you tak dapat income jual commission jual rumah saja tau. Sebenarnya ada lebih lagi. Okay, saya nak cerita sikit. Okay, bila you guys jual satu rumah, yang biasa kita dengar agent dapat commission 3%, kan? Yang biasa kita dengar 3%. Tapi ada juga agent kat luar sana yang ambil 2%. Kita tak salahkan dia, tapi dengan syarat bagilah berpada-pada. Contohnya kalau rumah tu harga apa? 3 million, 4 million and above, ambil 2% okey lah kan. Yang ni tak, rumah 200,000 ambil 2%. Jangan praktiskan benda tu. Kita cuba letak kita punya standard 3%. Okay? So bila kita jual sesuatu rumah, yang confirm kita dapat ni adalah commission 3% lah. Okay, selain daripada tu, kita juga boleh dapat referral daripada lawyer tau. Daripada lawyer ni, saya letak kat situ yang paling rendah lah. Lawyer biasanya minimum dia akan bagi adalah 30% daripada cost stability. Okay, apa yang kita buat? Ingat tak tadi saya bagi tahu awal tadi, skop kerja ejen hartanah tu kan, yang ada 6 tu. Yang last kali tu adalah kita perkenalkan lawyer, kita dapatkan khidmat peguam, betul? Okay, dengan kita referkan peguam, bila lawyer, kita referkan saja peguam. Okay, contohnya peguam ni kan, peguam A. Peguam A, saya ada kes baru ni, dia perlukan lawyer. Kita hanya memperkenalkan tu, belakang-belakang tabir tu kita tak buat pun. Kan? Dengan hanya refer lawyer tu akan bagi kat kita 30% daripada referral fee. Sebab apa? Sebab apa saya sebut 30? Ada je kat luar sana yang bagi 40%, yang bagi 50%. So nanti bila you dah join us, nanti you explore sendiri lawyer mana yang bagi besar. Alright? Minimum tu 30 lah. Minimum 30. Okay, lepas tu kita juga dapat referral perjanjian pinjaman perumahan. Okay, kita dapat buyer, kita submit loan dekat banker, betul? Banker tu pun, loan agreement tu pun dia bagi lagi referral kita. Tapi dengan syarat kita kena submit kepada banker sahajalah, bukan kepada mortgage. Right? So, tadi kita dah cerita berapa commission dia. Okay, saya tunjuk contoh bagi you guys nampak. Contoh, kalau you guys menjaya menjual rumah teres di Kajang, saya ambil rumah teres di Kajang yang berharga 500,000. Okay? Gross commission 15,000. 3% daripada 500,000, 9,000 lah. Okay? So net commission yang you bring in sebab apa? Sebab sekarang ni kita bermula pada 60% kan? Okay, so 60% daripada 15,000, so you akan dapat 9,000. Okay. So referral SPA pula, SPA more or less dalam 5,000, 30% daripada itu you dapat 1,500. Dan untuk loan agreement pula you dapat 1,350. So dengan hanya menjual sebiji rumah teres kan, you guys akan bawa balik 11,850. Saya dulu macam saya dapat income banyak ni, masa tu memang bagi saya alhamdulillah banyak lah untuk saya. Untuk you guys I tak tahu kan. Tapi kena ingat ini satu rumah tau. Kalau you berjaya jual 2 rumah dah 22,000. Contoh kalau you jual rumah harga yang samalah 500,000. Alright. Tadi income stream untuk jualan. Okay, ingat saya beritahu tadi, kita agent ni kita boleh buat 2 benda, sama ada kita menjual ataupun kita sewakan rumah. Betul? Okay, so macam mana pula income kalau kita sewakan rumah? Okay, income stream untuk sewaan ada 2 saja. Satu commission lah,
Komisen sewa adalah bersamaan dengan sewa sewa 1 bulan. Kalau sewa sebulan situ 2,000, you kira komisen you dapat adalah 2,000 lah. Okay, selain daripada komisen, you juga dapat orang kata you boleh charge tenant tu dengan tenancy agreement. Okay, kebiasaannya saya akan charge 30% daripada kadar sewa. Alright. Contoh pula saya bagi. Okay. Okay, andai kata you berjaya juga sewakan rumah di Kajang juga. Suka sangat sampai Kajang sebab saya memang fokus dari Kajang kan. Jadi, kalau you berjaya sewakan rumah double story ataupun tala 2 tingkat di Kajang yang sewaan dia 1,500, so maksudnya you guys dapat gross commission 1,500 lah. Okay. Net commission 60% daripada 1,500, 900. Okay. Lepas tu tenancy agreement pula lebih kurang dalam 387. Okay. So dekat situ berapa you dapat? Dengan hanya sewakan satu rumah 1,500, you dapat income sebanyak 1,287. Okay. Untuk dua sampel ni, boleh tak saya nak dapatkan respon daripada you guys? Masyuk tak masyuk kerja sebagai kerja editor tanah ni? Boleh tak komen dekat bawah? Kalau masyuk, boleh type masyuk. Please, saya nak dengar. Saya nak tengok respon daripada you guys. Bagi saya benda ni sangat berbaloi compared to apa usaha ataupun apa kerja yang kita buat kan. Okay. Ramai masyuk kan. Betul masyuk kan. Sebab apa? Sebab yelah, saya pernah kerja as a waiter dekat restoran ni kan. Saya pernah kerja sebagai waiter dekat restoran. Sejam dapat RM4.5 kan. 2 jam dapat RM9 kan. So bagi saya, dengan apa yang saya buat sekarang ni, saya rasa Alhamdulillah saya suka dan bagi saya sangat berbaloi compared to kita punya usaha. Dekat sini the sky is the limit kan. Kalau you usaha lebih, dia dapat lebih. Okay, ingat tak di awal tadi saya bagi tahu you guys kenapa saya kata Maxson adalah among the best ataupun the best lah so far. Sebab saya pun ada buat, sampai sekarang pun saya ada buat comparison to other agency kan. Saya boleh katakan Maxson adalah the best in the market sekarang. Sebab apa? Sebab di Maxson kita ada sediakan, selain daripada kita punya income sebagai menjual rumah, di Maxson juga, kenapa saya tak elan ni? Okay, di Maxson juga kita ada passive income yang kita boleh dapat. Apa benda passive income ni? Maksudnya kita dengan usaha yang sikit kan, kita boleh dapat return. Okay, dengan hanya refer kawan, contohnya ada kawan-kawan yang nak jadi agent kan, you bagi tahu je kat leader you guys, kawan saya nak join jadi agent kan, so nanti leaders you akan registerkan kawan yang nak join tu under you guys. Maksudnya you guys adalah recruiter kepada mereka kan. So maksudnya any sales ataupun any income yang kawan you buat tadi, you akan dapat sedikit portion. Sedikit tak sikit pun dengan portion tu, ada kat sini among us yang boleh dapat overriding, kita panggil overriding lah, passive income 5 angka sebulan tau, dengan hanya daripada recruiting dengan hanya refer orang yang nak join. So dekat Maxson kita ada sistem overriding yang sangat-sangat menarik kan. Sebenarnya kalau saya nak cerita pasal benda ni panjang, sebab ada je agensi kat luar sana yang sediakan overriding yang sama, tapi sistem diorang lain dengan kat Maxson. I dah compare, trust me. Alright, so itu saja sharing daripada saya. Saya harap perkongsian saya ni sedikit sebanyak boleh you guys sedikit sebanyak boleh mendatangkan idea kan. Mungkin ada among us yang sebelum ni tak faham kan macam mana kerja ejen, daripada mana dia dapat duit kan. So mungkin saya harap membuka minda you guys kan, yang mungkin ada rasa nak cari source income yang lain, tertarik. So saya sampaikan ataupun saya serahkan majlis kepada kita punya moderator Hafiz untuk untuk sampaikan ke next speaker kita lah, Zairi. Alright. Okay, tolong.